Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah. Okey, hari ini kita tengok pendidikan Islam tahun 6 bidang sirah, tajuknya perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Tajuknya panjang bukan main. Ya. Tajuk ni macam berat juga, jadi kamu kena bagi perhatian sikit ya. Sebab ni cerita sirah ni dia bersambung-sambung daripada cerita sebelum-sebelum ni. Tajuk sirah yang sebelum ni tajuknya pembukaan kota Mekah. Kita masa tu kita bersemuka, kita dah belajar macam mana Rasulullah masuk tawan kembali kota Mekah kan, daripada 4 penjuru. Ingat lagi ke semua tu? Rasulullah singgah dia antara strategi dia pasang obor yang banyak kan. Okey, jadi itu cerita pembukaan kota Mekah. Ni sambungan dia. Sambungannya hari ini perkembangan Islam. Selepas pembukaan kota Mekah tu bagaimana perkembangan Islam berlaku. Okey, kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, murid dapat menerangkan strategi dakwah Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah dengan betul. Yang kedua, kita tengok pula cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Yang ketiga, dapat menyerahkan kesan dakwah dan juga iktibar daripada perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Okay, kita tengok kriteria kejayaan. Murid dapat menyatakan strategi dakwah Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah dengan betul. Murid dapat menyatakan 2 cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah dalam menyampaikan dakwah dengan betul. Murid dapat menyerahkan 3 kesan dakwah dan 3 iktibar daripada perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah dengan betul. Okey, ini objektif dan kriteria kejayaan. Okey, kita mulakan pembelajaran kita. Kita mulakan dulu dengan doa belajar. Okey, Suzana dengar Huzaifah lah baca doa. Okey, Huzaifah buka mic, baca doa. Alaina mata wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syarli sadri wa yassir li amri wa lil uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Terima kasih Huzaifah. Alhamdulillah. Baru dapat dengar suara Huzaifah. Okey, Huzaifah fokus jangan main orang lain pun sama. Isya, Fizuddin. Ni geng-geng main ni. Okey, kita tengok seterusnya. Kamu tahu tak apa benda ni? Cuba siapa-siapa khabar Ustazah. Apa dia ni? Betul. Peta dunia. Okay, kita nak tengok peta dunia ni ialah dunia Islam. Yang mana dunia Islam ni? Yang berwarna hijau ni. Yang hijau-hijau ni semua negara Islam. Termasuk Malaysia, nampak kat bawah Malaysia kecil je. Malaysia, Indonesia, Sabah Sarawak, Filipina, mana lagi? Okay, ini yang kat atas ni daripada Saudi Arabia kat sini dah terletak Mekah dan Madinah apa semuanya. Kemudian kat sini ada Egypt, Libya, Algeria ni semua negara-negara Islam. Kazakhstan, Afghanistan, Stan ni, Turki apa semua, ni negara Islam. Okey. Luas tak? Banyak tak Islam di dunia ni? Banyak kan? Luas jugalah, melebihi dah 1/3 daripada kedudukan dunia ini adalah dunia Islam. Jadi persoalannya, bagaimanakah Islam boleh tersebar ke seluruh dunia? Sebabnya Islam tu bermula dengan Nabi Muhammad berada di Mekah masa tu. Mekah, Madinah. Tak pergi mana, duduk tahun tu je dua tu masa zaman Nabi kan. Mekah, Madinah kat sini. Tapi dia boleh tersebar sejauh-jauhnya sampai ke Malaysia pun sampai nak ikutkan jauh ni. Dalam peti kita tengok dekat je lah kan. Tapi sebenarnya jauh ni kena beribu-ribu batu, kena naik kapal terbang ataupun kapal laut. Kalau zaman dulu kapal laut lah, tak ada kapal terbang. Kalau naik kapal terbang pun hampir 12 jam macam tu. 8 jam macam tu lah. Okey, jauh perjalanannya, sangat jauh kena merentasi pelbagai negara. Okey.
Jadi kita tengok macam mana ya Allah telah izinkan bumi dunia ini telah Islam ini telah tersebar ke seluruh dunia ya. Bermula dengan dakwah Rasulullah yang sedikit tu, yang dakwah Rasulullah yang bermula di Mekah dan Madinah itu. Sikit je kawasan Arab Saudi ni kecil je. Kemudian dia boleh tersebar luas. Alhamdulillah sampai kepada kita di Malaysia ni. Kalau tak sampai tak tahulah kita ni agama apa agaknya ya. Okey. Itu persoalannya. Jadi hari ni sebenarnya kita nak belajar tengok perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Okey, selepas kota Mekah dibuka, bagaimana perkembangan Islam tersebut ya. Okey, yang pertama kita akan tengok strategi dakwah Nabi ya. Bagaimana Nabi berdakwah, cara Nabi berdakwah, ada strategi dia. Ya, planning dia. Nabi ni hebat dalam merancang. Okey, kedua kita nak tengok kesan dakwah Nabi. Menggunakan strategi Nabi tadi tu, kita akan belajar strategi Nabi. Daripada strategi tu apa kesan dakwah tersebut. Yang ketiga kita nak tengok apa cabaran dakwah Nabi dan para sahabat. Apa dia yang Nabi hadapi. Dan yang akhir kita akan tengok iktibar ataupun pengajaran daripada perkembangan dakwah Islam ya. Apa pengajarannya, apa iktibarnya. Okey, dah sedia semua? Dah. Bagus. Kalau ada buku teks boleh rujuk buku teks. Buku surat berapa? Siapa tahu? 150. Okey, bagus. Buku surat 150. 50 ya, betul. 150. Okey. Sambil-sambil tu boleh rujuk buku teks. Okey, kita tengok seterusnya. Kita masuk yang pertama. Strategi Nabi SAW berdakwah. Strategi ni maksudnya apa? Cara ataupun perancangan dia kan, cara-cara dia berdakwah. Okey, kalau nak ikutkan, kalau nak ringkaskan, dia ada 3 strategi. 3 cara, 3 strategi, 3 teknik. Kita tengok yang pertama. Apa yang Nabi buat yang pertama ialah mengukuhkan negara Islam itu sendiri. Negara Islam yang Nabi dah tahu masa pembukaan kota Mekah tu ada 2 negara Islam lah kiranya. Satu Madinah, satu Mekah. Okey, Nabi kukuhkan dulu negara Islam tersebut. Okey, caranya dengan membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Nabi bentuk dulu masyarakat yang berada di situ dalam negara tersebut, membentuk mengikut acuan Islam, macam mana yang Islam hendak. Kalau nak ikutkan sebelum Islam mereka semua menyembah berhala kan. Hidupnya mencuri tu biasa kan, berzina tu biasa. Bergaduh-gaduh antara setiap kabilah dan sebagainya ya. Jadi bila Nabi datang membawa Islam, Nabi bentuk cara yang pertama dulu, Nabi kukuhkan negara itu dengan cara membentuk masyarakat itu mengikut acuan Islam. Jadi kena ajar tentang Islam lah. Jadi masyarakat kena ikut. Okey. Itu yang pertama. Cara bagaimana Nabi bentuk masyarakat mengikut Islam. Pertama sekali hapuskan amalan jahiliah. Amalan jahiliah ni banyak minum arak, mencuri, itu semua amalan jahiliah lah. Bagi mereka zaman jahiliah itu adalah perkara biasa. Perkara yang hari-hari mereka lakukan. Menipu, berzina, itu semua adalah biasa. Bunuh anak kan. Kalau bila kita renungkan sekarang ini kat Malaysia pun masih ada lagi mengamalkan amalan jahiliah, betul tak? Ya. Kalau kamu dengar cerita orang buang bayi kan, bayi dijumpai di tong sampah lah, macam-macam. Itu amalan jahiliah lah tu kan. Walaupun kita kata kita dah zaman moden sekarang, dah jauh ke hadapan, jauh lebih maju, tapi masih melakukan. Ada segelintir kita yang masih melakukan amalan jahiliah ya. Kita dengar cerita yang berzina, lepas sudah berzina ya, dapat anak pula. Bila dah dapat anak, tak nak, buang anak tu ya. Berapa banyak dosa yang dia telah buat, dosa besar semuanya. Okey, jadi
Nabi antara strategi dia dihapuskan semua amalan-amalan yang tidak baik, amalan jahiliah. Okey, yang seterusnya ilmu agama, ya. Kena lengkapkan. Nabi melengkapkan kaum muslimin waktu itu dengan ilmu agama, ya. Ilmu agama tu macam sekarang pun kita masih ilmu agama tu memang kena sentiasa berlangsung. Sebabnya orang semakin bertambah kan. Orang yang kecil-kecil, budak-budak kecil tak tahu, dia bila besar dia kena belajar sesuatu. Jadi ilmu agama tu dia kena berterusan. Macam sekarang Ustazah ajar kamu, nanti kamu dah besar, kamu ajar anak-anak kamu pula kan. Okay, ikut tentang ilmu agama. Ilmu agama ni kita kena ada dalam diri dah. Kalau kita mengaku kita ni orang Islam, kena adalah ilmu berkaitan Islam tersebut. Jangan mengaku je nama je Islam, mengaku jadi orang Islam, tapi tak ada apa-apa tentang ilmu tentang Islam tu, tak tahu, tak ada apa. Bila orang tanya tentang Islam, tak tahu. Tanya tentang hukum, tak tahu. Tanya tentang solat, tak tahu. Kerana tentang yang asas-asas pun tak tahu. Yang asas, yang penting tu kita kena lengkapkan diri kita dulu, ya. Okay, jadi sebab tu kena sentiasa mencari ilmu ni. Ilmu ni kena cari. Dia kadang tak datang sendiri. Dia kena mencari. Kalau Allah bagi hidayah tu alhamdulillah. Ya. Kadang kita belajar 2-3 kali tak dapat, tak faham-faham, sebab Allah belum bagi lagi hidayah tu kat kita. Nanti bila Allah bagi hidayah tu, alhamdulillah, insya-Allah ilmu-ilmu yang kita dapat tu lekat. Dan kita amalkan. Nak bagi ilmu tu lekat, kena amalkan dengan ilmu tersebut. Belajar tentang solat, dah belajar dah tentang doa iftitah, dah belajar dah tentang bacaan tayat akhir, tapi tak buat. Bila tak buat, tak amalkan, ilmu tu akan hilang balik semula, dia terbang. Dia tak lekat pada kita. Jadi bila dapat sesuatu, amalkan, insya-Allah. Okey. Yang ketiga, Nabi buat apa? Tidak syirik, taat Nabi. Ini Nabi tekankan, ya, kepada masyarakat pada waktu itu supaya tidak melakukan amalan syirik. Syirik ni tahu kan? Mensyirikkan Allah Ta'ala. Contohnya sembah berhala, tu syirik lah tu. Okey. Kemudian Nabi menyuruh taat kepada Nabi. Orang Islam pada waktu itu mesti wajib taat kepada Nabi. Kemudian kukuh persaudaraan, Nabi memperkukuhkan persaudaraan antara masyarakat waktu itu, dan juga jauhi larangan, ya, seperti membunuh dan berzina dan sebagainya. Ini antara yang Nabi lakukan, ya, untuk mengukuhkan negara Islam. Ini strategi dakwah Nabi. Okey, seterusnya, yang pertama tadi bentuk masyarakat dengan acuan Islam. Yang kedua, memperkasakan ekonomi umat Islam. Selepas masyarakat dah terbentuk, dan satu lagi yang penting dalam negara ialah ekonomi. Kalau ekonomi tak kukuh, ekonomi tak stabil, memang jadi masalah kepada sebuah negara. Ya, sekarang ni pun kan, negara kita pun sekarang ni bukan negara kita sajalah, negara lain pun sama. Tapi negara kita pun agak teruk juga dilanda masalah COVID kan, menyebabkan ekonomi kita pun ramai, ya, pekerja-pekerja sekarang ni yang kehilangan kerja, yang terkesan dengan masalah COVID ni. Terutamanya kadang peniaga-peniaga kan, dia tak boleh pergi berniaga, tak boleh buka kedai. Benda-benda ni dia menjatuhkan ekonomi negara. Bila ekonomi tak kukuh, bila ekonomi tak stabil, negara akan menjadi masalah. Masyarakat bermasalah, akhirnya negara pun bermasalah. Kamu ada dengar cerita orang bunuh diri pasal COVID ni? Ada dengar cerita orang Malaysia dah bunuh diri? Ada. Kan, jadi kita sedih sebenarnya, ya. Kita sedih, kita tak nak benda ni berlaku berterusan. Ya, kita doalah banyak-banyak, ya, semoga masalah COVID ni cepat berakhir. Ya, dan kesian kepada orang-orang yang bermasalah kan, yang terkesan ekonominya dengan kehadiran COVID. Okey, macam mana Nabi memperkasakan ekonomi umat Islam? Antara strategi Nabi, mengutus pemungut zakat dan jizyah. Jizyah
kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Okey, ya, pemungut zakat tu zakat, ambil zakat. Zakat tu tak apa dah, orang Islam ni dia wajib bayar zakat. Bayar je zakat macam biasa. Kemudian jizyah, Nabi perkenalkan satu lagi iaitu jizyah. Jizyah ni apa benda? Ya, kita tengok jizyah tu apa dia? Jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang tinggal di negara Islam, ya. Inilah jizyah zaman Nabi, lagi Nabi dah perkenalkan cukai. Cukai dikutip. Negara kita ada kutip cukai tak? Siapa tahu? Apa ya? Tak tahu. Tak tahu ya? Kamu belum besar lagi. Nanti kamu dah besar sikit, lama-lama kamu tahu. Negara kita pun ada juga mengenakan cukai. Cukai ni sebenarnya daripada zaman Nabi, Nabi memperkenalkan tentang cukai. Ya, macam jizyah tu dia cukai kepada orang yang bukan Islam, ya, orang kafir lah. Contohnya pada zaman Nabi orang-orang Yahudi yang tinggal di bawah pemerintahan Islam, kan, di bawah pemerintahan Nabi, Nabi kutip jizyah. Kalau orang Islam, Nabi kutip zakat. Okey, faham ya? Kalau orang Islam keluarkan zakat, orang yang kafir, orang bukan Islam, dia membayar jizyah. Cukai lah, cukai. Kalau kat negara kita sekarang ni, bukan setakat jizyah ni je, cukai kat negara kita, ada macam-macam jenis cukai. Ya, yang kita sebagai rakyat Malaysia kena bayar. Mungkin kamu belum lah bayar, kamu tak ada apa-apa lagi. Nanti kamu tunggu, kamu dah bekerja, berkeluarga apa semua, ada cukai-cukai yang kena dikutip. Tanya mak ayah kamu. Cukai, kamu duduk rumah tu pun kena bayar cukai. Tanah perumahan tu bayar cukai tanah, cukai rumah, cukai pintu. Lagi apa? Cukai pendapatan. Bila kamu dah bekerja dapat pendapatan, dapat gaji setiap bulan tu, ada pula kena bayar cukai pendapatan. Macam-macam cukai ada ya. Di samping, kalau dekat Malaysia, di samping adanya zakat untuk orang Islam, kemudian cukai-cukai tu semua rakyat Malaysia yang lain pun terkena juga. Sebagai kita nak menyumbang kepada negara kita supaya ekonomi negara tu, itulah dia memperkasakan ekonomi tu. Ya, dari sudut itu, dari segi itu dapat perkasakan ekonomi sesebuah negara. Kalau tak mana nak dapat duit kan? Kalau rakyat bekerja dapat duit banyak-banyak, dia tak sumbang balik kepada negara. Habis negara nak kutip duit kat mana? Ya, itulah cukai-cukai yang diperkenalkan. Okey, boleh fahami agak ni? Boleh. Okey, ini yang pertama, baru strategi yang pertama ya. Perkukuhkan dulu negara Islam. Nabi buat memperkukuhkan negara Islam. Kita tengok strategi Nabi yang kedua. Ya, iaitu seorang baca. Isyad baca, Isyad Mikael. Apa tu? Tak nampak, tak jelas. Menekan tanggungjawab berdakwah. Ya, Nabi tekankan tanggungjawab berdakwah. Kita tengok. Okey, Nabi suruh peranan untuk menyampaikan dakwah ni, kebenaran Islam ni dipikul oleh setiap Muslim. Maksudnya setiap orang Islam bertanggungjawab untuk menyampaikan dakwah. Bukan bila kita sebut menyampaikan dakwah, setiap seorang tu kena pergi berceramah lah, dekat masjid-masjid kena pergi berceramah ke rumah-rumah orang. Tidak. Dakwah tu sebenarnya luas. Selain dakwah bil lisan dengan lidah, ada satu lagi dakwah bil hal, iaitu dakwah dengan kelakuan kita. Okey, kita tunjukkan sikap yang baik. Ada sampah kita kutip, buang tong sampah. Orang tengok, itu pun dakwah juga. Ya, dakwah tu mengajak orang membuat kebaikan. Tak kiralah dengan cara kita bercakap ataupun tingkah laku kita. Boleh faham dakwah ni? Boleh. Okey, boleh ya? Okey, bagus. Jadi Nabi kata peranan berdakwah ini adalah setiap Muslim, setiap orang ya. Dalam hadis lain Nabi ada cakap kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Jadi setiap kamu juga bertanggungjawab ke atas apa yang kamu pimpin.
paling tidak pimpin diri kita sendiri. Kita dakwah kepada diri kita sendiri. Ya. Okay, kemudian Nabi kata apa? Saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Ya. Jadi Nabi tekankan kat sini tanggungjawab bersatu padu walaupun dia bukan orang Islam, tapi kena pertahankan negara. Okay, macam contoh kalau negara kita kan, askar tu orang Melayu semua ke? Kan ada je orang India, orang Cina. Askar polis apa semua ada kan. Jadi maksudnya kita macam negara kita negara berbilang kaum, semua kena bersatu padu, semua kena bertanggungjawab terhadap negara kita sendiri. Jadi ini semua Nabi dah ajar ya. Nabi ajar apa? Kena berganding bahu mempertahankan kesucian Islam. Sebagai orang Islam kena saling berganding bahu, maksudnya bersatu padu. Sampai sekarang pun ya, kita sebagai orang Islam yang kat dunia yang ramai tadi dah tengok dah hijau banyak tu, ya, bila ada kesucian Islam itu terancam, kita satu dunia sepatutnya kena bangkit. Contohnya dekat Palestin kan, terancam lah tu, negara Islam terancam ya, ada Baitul Maqdis kat situ, telah terancam. Kita satu dunia sepatutnya bangkit. Jangan kita tengok je lah dari jauh, kita gelakkan lema pula, kena bom ke apa ke. Tak boleh macam tu. Ataupun kita seronok duk nyanyi lagu je. Duk nyanyi lagu yang viral tu. Tak ada apa-apa. Paling tidak kita ada doa di dalam hati kita untuk orang Islam. Doakan mereka, doakan seluruh orang Islam di dunia ini. Okey. Kalau apa yang kita mampu buat lah, kita bantu. Kalau macam kat Palestin tu, kita tak mampu nak pergi berperang, bawa senjata pergi ke sana kan. Jadi kita hulurkanlah sumbangan. Kan banyak dah sekarang ni tabung-tabung sumbangan, bolehlah hulurkan sumbangan mana yang kita mampu. Sambil tu kita sentiasa berdoa. Okey, ya, itu mempertahankan kesucian Islam. Okey, kita tengok seterusnya. Ini baru strategi kedua. Strategi pertama tadi, kukuhkan negara dulu. Yang kedua, bertanggungjawab dengan dakwah. Tengok yang ketiga. Menjalin hubungan luar. Ni strategi Nabi ni. Ya? Nabi menjalin hubungan dengan negara luar ataupun orang-orang luar. Okey. Yang pertama, Nabi menghantar utusan dan gubernur. Ya, kita tengok. Utusan dihantar kepada kabilah-kabilah Arab. Dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Tu utusan. Nabi utus memberi utusan, melantik sahabat-sahabat dia dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nabi jadikan dia utusan pergi ke kabilah-kabilah Arab. Kabilah ni macam kaum-kaum lah. Ya, ni kira macam dalaman lah ni, masih lagi dalaman negara Arab juga. Pergi kepada kaum ni, pergi kepada kabilah ni. Tugasnya apa? Tugasnya berdakwah, mengajar di situ. Macam kalau kat Malaysia ni kan kita ada juga orang jabatan agama dia pergi ada tugas berdakwah, pergi ke tempat orang-orang asli kan, yang belum sampai dakwah tu. Jadi mereka menyampaikan dakwah dan supaya memeluk agama Islam. Okey, itu tadi utusan. Gubernur pula, gubernur ni dia dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri. Tadi dalam dalaman yang ni pergi ke negeri-negeri keluar lah yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Ya. Okey. Dia yang ni Nabi lantik seorang macam jawatan khas pergi ke luar negara lah, contohnya zaman sekarang ni ya, menteri luar negara kan. Ya. Pergi ke negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Islam. Masa tu Islam dah semakin meluas. Ada negeri-negeri yang dia bukan Islam lagi tapi dah ditakluk oleh Nabi oleh orang Islam. Jadi kena berdakwahlah kepada negeri tersebut, kepada rakyat negeri tersebut, memperkenalkan tentang Islam, mengajar tentang Islam dan akhirnya mengajak mereka menyeru kepada memeluk agama Islam.
Contohnya Nabi buat masa hijrah tu kan. Sebelum hijrah yang Nabi hantar Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah. Masa tu baru ada beberapa orang rakyat Madinah dan selepas perjanjian Aqabah tu kan yang memeluk Islam. Kemudian mereka pulang ke Madinah, tapi Nabi hantar seorang utusan kan, Mus'ab. Apa tugas Mus'ab? Pergi mengajar kat sana, mengajar orang-orang sana, orang Madinah tentang Islam, memperkenalkan tentang Islam, dan akhirnya mereka, Madinah telah menjadi satu negara yang lebih ramai Islam dibanding pada Mekah yang negara asal Islam tu kan. Itu cerita kisah yang antara contoh macam itulah ya, yang Rasulullah hantar utusan ya. Okey, kemudian tadi menghantar. Yang ni cara kedua ialah menerima. Menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab. Ya, mungkin ada orang-orang Arab ataupun ni antara kabilah Arab tu yang datang berjumpa sendiri dengan Rasulullah untuk belajar sesuatu kan. Okey, baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Itu antara strategi Nabi ya. Dia menjalinkan hubungan luar. Cara penjalinan dia, pertama hantar orang, kedua terima kedatangan orang. Okey, boleh faham ni? Boleh. Mikael je yang boleh ni, orang lain boleh ke tak ni? Boleh. Okey, bagus. Fizuli dah keluar. Line okey kot. Okey ya. Ini 3 dah sampai 3 dah. 3 strategi yang Nabi buat untuk berdakwah strategi dakwah Nabi ada 3. Ulang balik yang pertama tadi, mengukuhkan negara Islam ya. Nabi kukuhkan pertama dengan bentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Kedua, memperkasakan ekonomi. Itu yang mengukuhnya. Yang kedua, Nabi buat apa? Menekankan tanggungjawab berdakwah. Semua orang Islam adalah bertanggungjawab untuk menyebarkan dakwah. Yang ketiga, yang ketiga yang ni menjalinkan hubungan luar, sama ada menghantar utusan ataupun menerima kedatangan orang luar. Okey. Ini strategi dakwah Nabi. Okey, habis yang pertama, strategi. Kita tengok seterusnya. Kita masuk yang kedua pula, kesan dakwah Nabi. Nabi menggunakan strategi-strategi yang 3 tadi. Apa kesan dakwahnya? Yang pertama, baca seorang. Imam macam mana? Terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidah. Terbentuk masyarakat Islam yang teguh akidah ya. Daripada strategi dakwah tadi, kesannya menjadi masyarakat Islam yang teguh akidah, kuat akidahnya ya. Tu. Okey. Kalau tengok dalam buku teks, macam itulah dia kata hidup bersatu padu, aman dan damai. Okey. Ni yang pertama. Sebab Nabi tadi dah kukuhkan negara kan dengan acuan Islam tadi, membentuk masyarakat guna acuan Islam. Jadi teguhlah akidah mereka tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Amir, baca Amir. Baca yang kedua tu. Nampak tak? Nampak. Okey. Negara Islam semakin kukuh. Okey, bagus Amir, terima kasih. Itu dia kesan yang kedua, negara Islam menjadi semakin kukuh. Sebab kukuh sebab setiap orang Muslim itu sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan juga kesucian negara Islam. Semua orang Nabi dah tanam dah kan. Ya. Semua orang kena sanggup berkorban, berganding bahu untuk mempertahankan kesucian agama. Jadi negara Islam tu menjadi semakin kukuh. Okey, kita tengok kesan yang ketiga. Siapa lagi? Saya. Baca. Ramai yang memeluk Islam. Amril Nockman ke ni? Hari ni muncul. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Amril.
Kesan yang ketiga, ramai yang memeluk Islam. Jadi sebab itu penduduk Islam semakin bertambah. Sampailah kita ni pun menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab ramai memeluk Islam, sebab dia kata setiap orang berperanan untuk menyebarkan dakwah Islam. Setiap orang Islam itu berperanan, kan, ada peranan masing-masing. Okey, ini kesan dakwah. Sebenarnya banyak lagi tapi kita highlightkan yang 3 ini. Okey. Seterusnya kita tengok pula cabaran. Okey, apakah cabaran dakwah Nabi dan juga para sahabat semasa menyampaikan dakwah selepas daripada pembukaan kota Mekah? Apakah cabarannya? Okey, kita tengok yang pertama. Menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Bila masuk penentangan bersenjata, maksudnya apa? Berperang. Nabi menghadapi beberapa peperangan. Okey. Kalau cerita perang Badar, perang Uhudnya itu sebelum pembukaan kota Mekah. Tahu, ingat? Yang itu sebelum pembukaan kota Mekah. Yang perang Badar, Uhud, Khandaq apa semua tu. Okey. Yang ni ceritanya selepas pembukaan kota Mekah. Adakah masih berlaku peperangan-peperangan? Ada. Betul, masih ada berlaku peperangan, penentangan bersenjata daripada musuh Islam, Sebab apa? Sebab mereka tidak puas hati dengan kemajuan yang Islam tunjukkan, kan. Mereka tak puas hati, mereka marah, mereka geram, rasa nak balas dendam tengok Islam dah semakin ramai yang memeluk Islam, Islam dah jadi semakin hebat di mata dunia, macam tu. Okey. Jadi maka tercetuslah antaranya perang, siapa tahu sebut perang apa ni? Perang Hanin. Hanin. Perang apa tu? Dalam buku teks dia berbual baris. Hunain. Perang Hunain. Faris ya. Okey, perang Hunain. Nanti kita tengok apa cerita perang Hunain. Yang kedua perang, ni perang apa pula ni? Perang Tabuk. Tabuk. Betul. Perang Tabuk. Jangan tebuk, bukan tebuk. Ni Tabuk. Perang Tabuk. Okey. 2 jenis peperangan ni kita akan tengok nanti, di highlightkan. Ini contoh peperangan ataupun penentangan bersenjata yang Rasulullah terima. Kita tengok pula cabaran yang kedua. Cabaran kedua ialah menghadapi golongan munafik. Ini antara cabaran yang hebat juga. Selain cabaran daripada orang luar, tentera musuh Islam sendiri, Nabi dan sahabat juga menghadapi satu lagi cabaran yang hebat, iaitu menghadapi golongan munafik. Kamu tahu tak munafik tu apa? Sikit. Dahil. Pura-pura Islam. Betul. Berpura-pura Islam. Ini susah sebab apa? Sebab dia berpura-pura. Kita ingat dia Islam, rupanya dia bukan orang Islam ataupun dia bukan Islam yang sejati. Dia menjadi musuh di dalam selimut. Tahu musuh dalam selimut? Jangan tak tahu pula nanti bahasa Melayu nak jawab tak tahu musuh dalam selimut. Tak pernah dengar. Okey. Inilah di golongan munafik, musuh di dalam selimut. Okey. Kita tengok golongan munafik ni. Okey, golongan munafik ni dia memberi alasan. Biasanya orang munafik ni dia memberi je alasan dan menolak apabila minta mempertahankan agama. Contohnya Rasulullah ajak pergi berperang ke, ada apa-apa ke, dia orang tak nak buat. Dia orang tolak. Pasal macam-macam alasan lah. Macam-macam alasan yang diberikan. Okey, itu golongan munafik. Lagi satu, golongan munafik ini juga dia menjalinkan hubungan dengan Raja Rom. Raja Rom ni musuh Islam masa tu. Islam dengan Rom masa tu bermusuh. Yang perang-perang tadi tu antaranya Rom lah. Okey.
menjalinkan hubungan. Jadi dia dia orang Islam yang tinggal di bawah Rasulullah, tetapi dia buat hubungan dengan Raja Rom. Contoh dia disampaikan maklumat-maklumat. Tali barut. Okey, tali barut. Ni. Okey, inilah dia golongan munafik, musuh dalam selimut ataupun tali barut yang sangat bahaya. Bukan sekadar pada cabarannya pada zaman dakwah Nabi saja. Pada zaman sekarang ni pun kan benda ni memang sifat ini yang ada pada manusia ni memang bahaya, bahaya untuk kita. Okey, Iman Solehah nak buat apa? Angkat tangan. Nak baca ke? Okey. Okey, satu lagi, membina masjid dirar. Ni orang munafik ni. Membina masjid dirar. Apa dia masjid dirar? Masjid dirar ni, dirar bukan darar dirar. Dirar ni contoh daripada mudarat lah. Masjid dirar ni masjid yang dibina saja-saja untuk memecah belahkan umat Islam. Masa tu Nabi dah ada masjid di Masjid Quba. Dah ada Masjid Quba kan, masjid yang pertama dibina dalam Islam. Kemudian apa-apa aktiviti pun berlangsung di situ, di kawasan Masjid Quba lah kalau duduk kawasan Masjid Quba tu. Tetapi orang di kawasan situ, orang munafik ni telah bina satu lagi masjid yang dekat berhampiran, namanya Masjid Dirar. Tujuannya nak pecah belahkan. Jadi orang Islam waktu tu dia macam confused lah, nak pergi masjid mana ni. Jadi bila macam tu mulalah bergaduh. Jadi pecah belah macam tu. Yang ni geng kumpulan Masjid Quba, yang ni geng kumpulan Masjid Dirar, macam tu ya. Okay, ini adalah satu yang tak baik Ini orang munafik. Mereka buat macam-macam cara untuk memecah belahkan umat Islam. Padahal dia pun dah duduk dalam umat Islam, tapi sebenarnya dia munafik. Dia tak ikhlas dalam Islam, dia nak pecah belahkan Islam dari dalam. Okey, dia musuh dalam selimut. Okey, ini cerita cabaran dakwah. Okey, kita tengok seterusnya. Kita masuk perang Hunain tadi. Perang Hunain. Okey, Suzan nak seorang baca cerita tentang perang Hunain. Siapa nak baca? Boleh buka mic. Saya kira. Okey, Ishak Mikail. Cerita, baca. Ya. Berlaku di Hunan pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Nabi Thaqif Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Okey, terima kasih Ishak Mikail. Okey, ini dia cerita tentang perang Hunain Dia berlaku di Hunain. Hunain ni nama tempat Berlaku di Hunain, kemudian tahunnya kamu kena ingat tahun 8 Hijrah. Okey, tahun 8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif. Ni dua kabilah ni tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam. Masa tu Islam dah dapat menawan kota Mekah kan, pembukaan kota Mekah tu. Dia orang tak puas hati. Nabi dah dapat masuk kota Mekah, dah dapat tawan semula kota Mekah. Okey. Dan berasa terancam bilangan kaum muslimin
Okey, mereka ni lah yang berasa tak puas hati dan berasa terancam sebab dia orang rasa macam Islam semakin kuat, dia orang rasa macam dia orang akan terancam lah dengan orang Islam ni. Jadi bilangan kaum muslimin masa tu orang Islam seramai 12,000 12,000 orang. Kalau kamu ingat masa pembukaan kota Mekah, Nabi dan para sahabat 10,000 yang pergi ke Mekah. Yang ni bertambah lagi 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda sekali sebabnya dia orang takut lah kan nak pergi perang tapi takut tak ramai angkut semua. Sebab kat sini dah tak betul dah ni. Kalau nak pergi perang mana boleh bawa anak isteri. Dalam macam undang-undang peperangan kan kena lelaki dewasa, orang perempuan, anak-anak kecil, mereka tak boleh dilibatkan dalam peperangan. Tapi bila dah namanya orang kafir kan, dia tak kira dah macam kat Palestin tu lah. Dia tak kira dia bom je kat kawasan perumahan, habis semua. Kan, habis budak-budak kecil, kesian ya yang jadi mangsa. Okey, tu ceritanya. Okey, kemudian mereka ni peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin, orang Islam yang menang. Selepas peperangan ini ramai daripada mereka peluk agama Islam termasuklah Malik bin Auf. Malik bin Auf ni sebenarnya dia adalah ketua kumpulan peperangan ni lah, maksudnya ketua musuh lah. Ketua kepada musuh Islam masa itu telah memeluk Islam. Okey, ni cerita tentang cabaran perang Hunain. Kita tengok seterusnya perang satu lagi. Perang Tabuk. Perang Tabuk. Okey, seorang baca. Okey, Iman. Baca Iman. Berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini Rom merasa terancam dan mahu menyekat pengaruh yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh ada 40,000 orang. Peperangan ini berakhir kemenangan di pihak muslimin tanpa berlaku pertempuran setelah Allah menampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Okey, terima kasih Iman. Ni cerita perang Tabuk. Perang Tabuk ni dia nama tempat juga sama dengan Hunain. Nama tempat ni Tabuk. Okey, dia pada tahun selepasnya tu. Tadi tu tahun 8 Hijrah, ni tahun 9 Hijrah. Okey, peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom tu saya cakap tadi Rom tadi ni yang memerangi orang Islam ni. Kerajaan Rom berasa terancam. Dia rasa dia sebelum ni kerajaan Rom tu dia satu kerajaan yang hebat. Jadi bila Islam semakin berkembang, semakin kuat, dia rasa terancam padahal Islam tak buat apa pun kat dia kan. Tapi dia rasa terancam. Dia rasa tak boleh jadi. Jadi dia mahu menyekat pengaruh Islam Dia mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Masa peperangan tersebut, orang Islam seramai 30,000 orang. Okey, 30,000. Manakala orang kafir pula, orang Rom tu sendiri 40,000. Maksudnya mereka lagi ramai pada orang Islam, lebih 10,000. Okey. Tetapi peperangan ini berakhir dengan kemenangan pihak muslimin tanpa berlaku pertempuran. Sebab apa tak berlaku pertempuran? Allah telah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Itu hebatnya kita, pergantungan kita kepada Allah SWT Allah campakkan rasa takut, jadinya mereka ni tak berani nak berhadapan dengan orang Islam. Jadi Nabi ni sendiri, kalau kita pernah belajar kan, kita sebelum ni saya pernah cerita, Nabi ni dia terlalu banyak strategi dia. Okey, kalau dalam peperangan macam-macam strategi yang Nabi buat kan. Contohnya hari tu dia pasang obor banyak-banyak kan. Itu semua nak menggerunkan hati musuh. Apa lagi? Ada diperkenalkan solat khauf, solat dalam keadaan ketakutan. Contoh maksudnya tu.
Solat ni dalam waktu peperangan. Saya pernah cerita itu. Dia berdiri dalam saf yang ramai. Kemudian bila saf depan rukuk, saf belakang masih lagi berdiri. Bila saf depan sujud, saf tengah rukuk, saf belakang berdiri. Dia jadi nampak berombak-ombak. Dari jauh dia nampak macam ramainya orang Islam ni berombak-ombak datang menyut-menyut. Jadi kat situ dah menimbulkan kegerunan kepada musuh Islam. Macam contoh perang Tabuk ni, akhirnya perang ni pun tak jadi. Tak jadi sebab dia orang menyerah kalah, dia orang takut. Takut. Allah campakkan dalam hati musuh Islam tu perasaan gerun, perasaan takut. Kalau kita tengok daripada cerita-cerita Palestin pun kan, Israel mengebom Palestin dan sebagainya, pertempuran antara Israel dan Palestin, macam-macam cerita kita dengar kan. Ada yang tentera Palestin, tentera Israel, dia kata pejuang-pejuang Palestin ni dengan berjubah putih apa semua, padahal tentera Palestin pakai jubah hijau. Siapakah yang berjubah putih itu? Sebenarnya kita tahulah. Kita tahu, kita yakin Allah yang datang membantu kan. Allah turunkan tentera Allah sendiri untuk membantu orang Islam kan. Ada contoh yang lain, bom. Ini Saudara pernah terbaca lah. Bom yang tentera Palestin orang Islam pergi tembak, tapi orang Islam ni tak banyak sangat dia punya kelengkapan kan. Orang Islam di Palestin tu tak banyak kelengkapannya. Lepas tu ketua kata jangan tembak, jangan lepaskan bom lagi sebab tak cukup nanti. Tapi tiba-tiba je tak ada siapa sentuh, tiba-tiba bom tu sendiri meletup. Maksudnya bom tu sendiri pergi melepaskan dan pergi kena kepada tempat-tempat orang Israel tersebut. Oh Allah, lepas tu dia pun kecewa lah. Siapa yang lepaskan tembakan ni? Tapi bila tengok, tak ada siapa yang lepaskan tembakan dan juga bilangan bom yang masih ada itu masih kekal. Siapakah itu? Yes, Allah yang bantu macam-macam. Ada yang orang Israel sendiri pun mengaku kan, dia orang takut dengan orang Islam sebenarnya, orang tentera Palestin tu, ada yang dia orang campak batu je tapi batu tu boleh meletup jadi macam bom, macam-macam. Okey, itu bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat apa saja kan untuk menghapuskan musuh Islam. Sebab itu kita kena berdoa sentiasa. Kita orang Islam ni, kita dari jauh kita tak boleh nak berperang bersama, kita doa, pasangkan doa kita, panjatkan doa kepada Allah supaya Allah bila Allah dengar doa orang Islam ni bersatu satu dunia, sama-sama semua berdoa, Allah akan turunkan bantuan untuk memenangkan orang Islam. Okey, boleh faham ke ni? Boleh. Alhamdulillah. Okey, ini cerita perang-perang tadi. Okey dah. Kita tengok seterusnya. Okey, tadi cabaran dah habis. Okey, kita masuk yang keempat pula, iktibar. Iktibar ataupun pengajaran daripada perkembangan dakwah Islam. Apa iktibarnya? Okey, yang pertama. Okey, seorang baca. Saya baca. Okey, baca Isyak. Kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah Tugas. Tanggungjawab berdakwah. Apa tu? Menyebarkan. Okey, baca kat buku boleh. Menyebabkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Okey, bagus ni Kak. Terima kasih. Tu dia. Iktibarnya, pengajarannya ialah tugas melaksanakan tanggungjawab berdakwah ni adalah tugas kita semua. Jadi mesti kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu nak buat macam mana? Tak tahu nak menyampaikan dakwah tu macam mana. Okey. Dia kenalah ada bendanya. Kalau kita nak sampaikan, kita kena ada ilmu tu dulu baru boleh kita sampaikan. Okey, macam kamu lah nak ajar orang, kamu kena tahu dulu benda tu sebelum kamu nak ajar pada orang lain kan. Okey. Kemudian perancangan dan cara yang berhikmah. Kena ada ilmu, perancangan dan cara yang betul, yang berhikmah. Okey.
dia itu antara iktibarnya, maksudnya pengajaran kita ambil, tengok Nabi buat macam mana, kena ada strategi dia kan. Okey, kita pun nak menyampaikan dakwah juga, kita kena ada juga benda-benda tersebut. Pertama kena ada ilmu dulu, ada ilmu, lepas tu kita kena ada perancangan macam mana kita nak menyampaikan ilmu tersebut. Okey, faham Okay, yang kedua, Ustazah nak orang lain pula baca. Kita ada ramai ni. Hafiz baca. Apa? Okey, Hafizuddin. Okey, baca. Yang nombor 2 Ustazah. Nombor 2. Kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Ya, bagus. Terima kasih Hafizuddin. Okey, jadi iktibar yang kedua ialah pengajaran yang kedua, kena memelihara kesatuan dan kesepaduan. Maksudnya kita kena pelihara bersatu padu kita ni, kesepaduan kita umat Islam ni dan juga rakyat Malaysia lah. Kalau kita sembang cerita tentang Malaysia ni, semua orang rakyat Malaysia kena bersatu padu. Kalau kita kat Malaysia ni masyarakat majmuk kan, bercampur-campur kaum, kita kena jaga elok-elok, jangan sampai bergaduh, nanti boleh berperang-perang kan. Okey, bila bersatu padu, negara akan stabil. Baru negara tu akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Okey, ini faham Okey, kita tengok seterusnya. Orang lain pula baca. Nisa, buka mic Nisa. Isyak tu cepat je dia nak baca. Nisa. Naim baca. Naim. Nisa dah buka mic. Nisa baca. Musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Kita mestilah menuntut ilmu kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakwah musuh Islam. Okey, terima kasih Nisa. Okey, ni dia yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Kita ada 3 pengajaran je. Tak banyak benda sebab benda berat ni, tapi kita buat buat sikit-sikit je lah. Jadi pengajaran ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Itu memang dari dulu sampai sekarang. Musuh Islam tak berhenti. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati. Jadi kita mestilah menuntut ilmu kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakwah musuh Islam. Okey, dakwah tu apa? Kenapa Faris? Udah Faris buka mic. Dah sedar lah tu. Okey, dakwah. Pernah dengar perkataan dakwah? Tak. Pernah je tak tahu. Dakwah tahu dakwah? Tahu. Dakwah tahu. Dakwah pernah dengar. Dakwah tu kita menyeru, mengajak kepada kebaikan. Dakwah ni yang orang Islam, yang musuh Islam buat, melawan kepada dakwah. Okey, dakwah ni macam dia buat, dia reka apa rekaan mereka untuk menjatuhkan Islam. Ni dia menangkis dakwah musuh Islam. Dakwah ni lawan kepada dakwah. Okey, boleh faham tu? Boleh. Okey, bagus. Jadi kita kena sedar orang musuh Islam sentiasa dari dulu, dari zaman Nabi sampai sekarang, sampai akhirat nanti, sampai kiamat nanti. Allah sebut dah dalam surah Al-Baqarah, lan tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak akan selama-lamanya orang Yahudi, orang Nasrani akan redha dengan kamu, wahai orang Islam, sampai kamu ikut agama mereka, baru mereka tu berhati. Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah. Jadi memang ternyata sampai sekarang kita tengok macam-macam dakwah orang yang kafir kan, nak menjatuhkan orang Islam. Tak habis dengan peperangan.
Perang pun dia orang kata bila dia orang dah agak-agak nak kalah, dia orang surrender tok buat lagi. Macam Palestin tu berapa puluh kali dah kan, tak berhenti. Punyalah orang-orang lain, orang negara-negara Islam yang lain cuba, lepas tu dia orang pun surrender, lepas tu buat lagi. Itu dari sudut peperangan. Dari sudut yang lain pula, dia orang cipta macam-macam benda-benda yang boleh menghancurkan Islam. Kan, contohnya buat makanan-makanan yang ada unsur-unsur babi, diletaknya babi dan macam-macam supaya orang Islam makan, kan. Ataupun mereka cipta perkara-perkara yang boleh menghayalkan, melalaikan orang Islam. Buat hiburan itu, buat hiburan ini, orang Islam pun tengok, tonton, seronok, kan. Hayal, lalai, tak ingat semayang, tengok rancangan hiburan, tak ingat nak solat, tak ingat Allah. Itu antara dakwah mereka jugalah, kan. Ataupun mereka buat apa lagi, macam-macam. Macam-macam yang usaha yang dilakukan oleh orang kafir, dan kita sebagai orang Islam kena sentiasa alert. Kena sentiasa peka. Sebab tu kita kena ada ilmu, supaya kita tidak lalai, tidak terikut dengan ancaman musuh tersebut. Okey. Inilah 3 pengajaran daripada perkembangan dakwah Islam. Okey, seterusnya rumusan daripada pembelajaran kita hari ini. Seorang baca. Ni besar, takkan tak nampak kot. Naim baca. Husna nak baca, Husna? Husna buka mic. Okey, Husna baca. Dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, ini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Alhamdulillah, terima kasih Husna. Pertolongan Allah dan juga pengorbanan. Yang penting tu pengorbanan, Nabi dan sahabat berkorban untuk menyampaikan Islam. Kini Islam telah pun berkembang ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Kita pun di Malaysia yang jauh daripada negara Arab, kita pun dah pun Islam. Alhamdulillah, kan. Jadi kita pun cuba, kalau boleh nanti satu masa Islam ni sampai ke semua satu dunia ni akan jadi milik Islam. Kan, jadi semuanya akan jadi baik, insya-Allah. Okey, itulah harapannya. Jadi kita kena bersyukur sebab kita tergolong dalam golongan orang-orang Islam. Ini nikmat yang besar ni, kita jadi orang Islam ni satu nikmat yang besar. Cuba kamu bayangkan kamu lahir dalam keluarga bukan orang Islam, orang India ataupun orang Cina yang bukan beragama Islam. Cuba bayangkan kamu tak kenal tu Islam, alangkah ruginya, kan. Alhamdulillah kita ini dilahirkan dah memang dalam Islam, ahli keluarga kita orang Islam, ayah kita orang Islam, mengajar kita tentang Islam dan kita memang belajar tentang Islam. Alhamdulillah. Jadi tanggungjawab kita pula untuk menyampaikan kepada orang lain supaya orang lain pun ramai kawan-kawan kita di luar sana yang masih belum beragama Islam akan dapat menjadi umat Islam sama seperti kita mengecapi nikmat Islam. Okey, itulah ceritanya tentang pelajaran hari ini. Ini nampak tak apa benda? Tugasan. Bagus. Tugasan hari ini. Tugasan untuk tajuk ini. Boleh baca nampak Pertama, dalam buku tulis ulum nanti. Kalau tak ada buku tulis ulum, buatlah buku tulis apa pun. Senaraikan strategi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Senaraikan. Ingat lagi tak? Ada 3 strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kamu senaraikan semula. Kalau misalnya kata kamu nak check buku teks macam tak susah lah, mana satu tak nampak dia punya nota, kamu boleh rujuk balik video ni nanti kamu boleh pause berhenti tengok salin. Okay. Kemudian yang kedua, apakah kesan daripada strategi dakwah tersebut? Tuliskan kesan Nabi tadi, kesan dakwah.
Kesan dakwah, strategi tadi ada 3 kesan. Bolehlah nak buat 3 terus pun boleh, nak buat 1 pun tak apa sebab dia tak minta berapa kan. Okey. Kemudian yang ketiga, nyatakan 2 cabaran. 2 cabaran utama tadi. Ingat lagi tak cabarannya? 2 cabaran Nabi dan sahabat ketika berdakwah. Okey. Pertama, penentangan bersenjata. Yang kedua, penentangan kaum munafik kan. Okey, yang keempat, tuliskan 3 iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Yang last tadilah pengajaran, 3 pengajaran, 3 iktibar. Okey, boleh buat tak ni? Susah? Boleh. InsyaAllah. Oh, ada Imran Zikri. Baru salah nampak. Alhamdulillah. Okey, sebelum kamu berakhir, Sazah nak kamu main quizzes. Alhamdulillah. Tempat ketiga Iman, tempat kedua Hara Hanisa, tempat pertama Muhammad Amir Syamil. Tahniah semua.